Wa minha, dan setengah daripadanya, setengah daripada asbab bagi nak mendapatkan takwa tu ialah an yatazakkaral mauta, bahawa mengingati ia akan kematian. Jadi orang-orang yang mengingati mati ini adalah dapat satu jalan untuk mendapat takwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa kata begitu? Li'anna man alima annahu sayamutu, kerana bahawasanya mereka yang tahu ia man, annahu, bahawasanya mereka tu tadi, sayamutu, dia akan mati. Jadi manakala dia tahu dia akan mati, maka di situ dia akan melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Wa annahu, dan bahawasanya laisa amamahu illal jannah, tidak ada di hadapan dia tu, tidak ada di hadapannya, hadapan insan tadi itu illal jannah, melainkan syurga atau awnar ataupun neraka. Jadi hidup kita ni dua aja. Yang kita akan mendepani dua benda, iaitulah syurga dan neraka. Belakang kita tinggal, depan kita, akhirat kita teruskan. Depan akhirat duduk di depan, dunia duduk di belakang. Wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar, dan bahawasanya al-insan kena ingat laisa amamahu, bahawa tidak ada di hadapan insan itu illal jannah, melainkan syurga, awin nar ataupun neraka. Tidak ada di hadapan dia melainkan dua benda saja, iaitu syurga dan neraka. Ba'asahu zalika ilal a'malis salihati, telah membaki akan dia oleh demikian itu ilal a'malis salihat, kepada amalan-amalan yang soleh. Telah membangkit zalika akan dimakan itu kepada amalan-amalan yang soleh, sekira-kira istata' kemampuan yang dia buat. Sebanyak mana yang dia buat, maka sebanyak itulah Tuhan bangkit dia di akhirat. Jadi bangkit di akhirat ni mengikut amalan-amalan semasa kita hidup di dunia. Banyak mana yang kita taat, banyak mana yang kita derhaka. Wa minal a'malis salihati, dan bermula setengah daripada amalan-amalan yang soleh itu ialah musa'adatul muslimin, menolong orang-orang mukmin. Tolong orang mukmin itu setengah daripada amalan-amalan yang soleh. Bantu dia, tolong dia, tak apa jua sekalipun, itu setengah daripada amalan-amalan yang soleh. Wan nazaru ilaihim bi'ainil atfi warahmati, dan memandangkan kepada mereka itu, yakni muslimin. Tengok kaum muslimin, perhati kaum muslimin itu dengan pandangan-pandangan yang lembut, pandangan yang keinsafan, pandangan yang penuh rasa kasih sayang, kasih amblas. Dia kena pandang macam tu terhadap orang mukmin. Warahmati, dan pandang kepada orang mukmin itu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Ini orang Islam. Khususan ila sabaqa minhum ihsanun ilaihi, lebih-lebih lagi kita kena pandang kepada orang muslimin tadi itu
Lebih-lebih lagi apabila perlu daripada mereka itu oleh ihsan. Jadi orang mukmin tadi itu perlu pada kita untuk memberi pertolongan, memberi bantuan kepada dia. Jadi sangat-sangatlah kita kena mendahului dia. Sangat-sangat kita kena tolong dia. Itu makna khususan lebih-lebih lagi iza sabaqa minhum ihsanun ilaih. Wa amma samaratuha fa sa'adatud darain, dan bermula hasil atau buah daripada takwa, yakni orang-orang yang bersifat dengan sifat takwa, apa hasil dia, apa natijah dia, apa yang dia dapat, iaitulah fasa'adatur darain, yakni maka dapat bahagialah oleh dua dunia. Dapat bahagia dua dunia. Orang-orang yang takwa pada Allah dapat kebahagiaan dua dunia. Jannatul ajilah, jannatul ajilah. Syurga sekarang, syurga dunia dan syurga akhirat. Ajilah lagi akan datang. Amma fid dunia, dan ada pun kebahagiaan hidup di dunia tu, orang yang takwa ni apa dia? Orang yang takwa kepada Allah ketika hidup di dunia, apa yang dia dapat? Iaitulah partifa'ul qadar, Tuhan angkat kedudukan dia, Tuhan angkat derajat dia. Ini orang takwa kepada Allah. Sebagaimana kita tengok orang-orang soleh, sebagaimana kita tengok tutup guru, ia duduk mengajar, dia sentiasa penuh, memenuhi dengan masa-masa dia tu dengan mengajarkan agama Allah. Tengok kedudukan dia macam mana, Tuhan angkat derajat dia. Wa jamalus siti wa zikri, dan jamal sit, elok budi bicara, yang percakapan dan tutur kata. Itu kedudukan yang Tuhan bagi pada masa hidup di dunia. Jadi orang-orang yang mempunyai takwa ni, orang-orang yang mempunyai takwa ni, cakapan dia tu jamal, cantik, lembut, bagus, orang dengar boleh bawa kepada keinsafan, kesedaran. Ini orang yang berjiwa takwa. Sebab tu dalam istilah kata-kata guru kami, takwa tu dapat menundukkan api bencana. Takwa tu dapat menundukkan perasaan perasaan kekufuran yang ada pada orang lain. Kalau sekiranya tu guru tu mempunyai sifat takwa, maka orang-orang di keliling dia tengok dia rasa gerung, rasa takut. Kenapa? Ketakwaan yang ada pada dia tu boleh menundukkan kemaksiatan, kederhakaan yang ada pada orang lain. Wa zikri, ini kebahagiaan orang yang dapat takwa kepada Allah. Waqtisabul mawaddati minan nas, dan lagi pula dia ni dapat berusaha diri dia sendiri tu. Dia cuba supaya dapat lahirkan sifat kasih sayang di kalangan manusia. Ini jiwa orang yang takwa. Orang yang takwa dia tidak bina kepada perkara-perkara yang derhaka kepada Allah. Orang-orang yang takwa kepada Allah, dia akan iktisab jiwa diri dia tu, sedaya upaya dia cuba juga buat, cuba juga untuk melahirkan sifat kasih sayang sesama manusia. Ini jiwa orang takwa. Sebab tu takwa ni, hasil daripada takwa tu kita boleh tengok. Dan takwa ni tak akan lahir dengan sendiri, melainkan kita dengan bersungguh-sungguh.
Kenapa kata begitu? Lianna sahibat taqwa yu'azimuhu al-asaghiru wa yahabuhu al-akabiru. Kerana orang-orang yang mempunyai sifat takwa, diri orang yang mempunyai sifat takwa itu sendiri, dia akan mengagung-agungkan, dia akan menghormati, dia akan bagi penghormatan kepada orang-orang yang di bawahan dia. Al-asagir tu, orang yang kecil-kecil daripada dia, orang yang bawah-bawah pada dia. Dia bagi penghormatan, dia bagi kasih sayang. Ini sifat-sifat orang takwa. Sebagaimana kita tengok tok-tok guru kita dulu, Masya Allah. Tak? Wa yahabuhu al-akabiru wa barahu kullu aqilin annahu awla bil birri wal ihsan. Ini sifat-sifat orang yang takwa. Itu kata dia, li'anna sahibat taqwa yu'azzimuhu al-asagir. Begitu juga li'anna sahibat taqwa yahabuhu al-akabir. Orang yang mempunyai sifat taqwa, dia tidak tunduk dan tidak dengar, tidak layan kepada mereka-mereka yang mempunyai sifat takabur. Kerana kelayanan itu adalah satu kesalahan yang boleh membawa kepada takabur, dia makin membesar-besarkan lagi. Wa barahu, tu makna kata li'anna sahibat taqwa, kerana bahawasanya orang-orang yang mempunyai sifat takwa tu, dia melayani, dan ambil canang oleh orang-orang yang berakal bahawasanya dia tu lebih utama dengan mengerjakan kebaikan dan ihsan. Ni orang-orang yang takwa, dia macam tu. Orang-orang yang cerdik pandai, kullu akilin tu, orang yang cerdik pandai, orang yang bijak pandai tu, dia layan puak-puak tu dengan mengerjakan kebaikan dan ihsan. Sebab orang-orang yang cerdik pandai ni, dia cepat bertindak dan dia cepat ambil, mudah. Itu hak dunia. Wa amma fil akhirah, dan adapun akhirat pula, hasil daripada takwa tu untuk akhirat pula apa dia? Wa amma fil akhirah, dan adapun akhirat pula, panajatu minan nar, maka lepas ia daripada neraka. Ini hasil daripada sifat takwa. Orang yang mempunyai sifat takwa, dia jauh sama sekali daripada neraka Allah, sama ada neraka dunia ataupun neraka akhirat. Dia hidup di dunia tu, neraka dunia tu, kepanasan api bencana yang ada pada dunia ni, bagi dia tidak ada apa-apa. Ini orang-orang yang takwa. Bahkan di akhirat pula lagi-lagilah. Wal fauzu bidukhul jannah, dan beruntung bertuahlah orang-orang yang takwa kepada Allah dengan bidukhulil jannah, dengan masuk syurga. Wa kafa bil muttaqina syarafan, dan cukuplah
bagi orang-orang yang muttaqin itu kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Cukup dah. Pada dah. Annallah, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala waqafal muttaqina syarapan. Cukuplah bagi orang-orang yang bagi orang muttaqin itu kemuliaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, berkata ya Allah, fihim, pada mereka itu, pada orang-orang yang muttaqin tadi itu. Apa kata Allah? Makul qaul innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu ma'al ladzina, bersama dengan mereka-mereka mana ittaqaw, yang takut mereka itu kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang takwa ni orang yang senantiasa Allah bersama-sama dengan dia. Wallazina hum muhsinun, dan mereka-mereka yang ada mereka itu tu senantiasa mengerjakan kebaikan. Jadi orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan, dengan dia sedekah, dia mengajar, dia pergi masjid, dia belajar dan sebagainya, apa-apa hak dia suka buat kebaikan tu, kata Allah, Allah suka, Allah berkenan kepada mereka itu, dan Allah bersama-sama dengan mereka itu, dengan orang-orang yang muhsinin tadi. Kita jangan bimbang kalau kita nak pada makna apa pun. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala akan bersama dengan mereka. Adabul muallimi, ni adab seorang muallim. Adab muallim min adab guru. Guru tu. Ni bukan semudah kita nak jadi guru. Tak semudahnya. Al-muallimu dalilu tilmizi ila ma yakunu bihi. Sebab itulah guru yang nak mengajar ni, dia kena duduk di pondok dengan tok guru dia tu 10 tahun, 20 tahun. Bukan setakat dia belajar. Dia duduk lama di pondok tu, tujuannya salah satu ialah untuk nak sebatikan akhlak-akhlak peribadi dia tu dengan apa yang dia belajar. Nak bagi sebati tu, nak bagi masuk, supaya seiring dengan apa yang dia belajar tu. Jadi kalau tak seiring, maka jadi janggal lah. Kata lain, buat lain. Jadi kita sekarang susah. Orang dulu-dulu duduk di pondok 40 tahun. Zaman saya dulu, Abaya kawan saya tu, umur dia masuk pondok umur 10 tahun. Saya duduk dengan dia tu, dia dah umur 40 lebih. Pondok saya dengan dia dekat-dekat. Rambut pun tak ada dah, botok kepala. Orang panggil bayang botok. Nak cerita lamanya dia duduk pondok. Tapi kepribadian dia, akhlak dia, Masya Allah, lembut, budi bahasa. Kenapa? Ilmu dia belajar tu dah sebakti dalam diri dia. Jadi ini penting. Sebab itu penting kita kena belajar lama-lama, duduk sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Bukan 2-3 tahun kita cabut, 2-3 tahun kita cabut. Jadi kalau macam tu, bila ilmu nak sebakti dalam diri kita? Sebab manakala keluar daripada markah belajar, keluar daripada tempat belajar, dia tidak ada nak belajar lagi dah, dia nak praktikal. Jadi belajar ni bukan setakat ilmu yang kita belajar, bahkan suasana yang ada di dalam tu pun kita belajar. Dan suasana yang ada di dalam pondok-pondok tu pun, tempat kita belajar tu, supaya suasana tu boleh mengubahkan diri kita. Jadi kalau makin lama makin kita duduk dalam tu, makin banyaklah perubahan diri kita ke arah yang baik. Tapi kalau kita duduk sekejap-sekejap, susah sikit kita nak jadi tabiat yang cantik, kepribadian yang baik. Bahkan lebih-lebih lagi kalau guru tu seorang yang warak, seorang yang soleh, seorang yang kita kata ni mursyid, murabbi, lagi-lagilah kita kena duduk lama dengan dia, supaya apa yang dia ajar kepada kita itu dapat menyerapkan ke dalam jiwa-jiwa kita. Dengan itu maka adalah perubahan dalam jiwa kita. Lagi lama lagi bagus, lagi lama lagi bagus duduk dengan dia. Nak serap tu, sebagaimana kita buat jeruk. Buat jeruk tu, kalau kita rendam satu malam dah tak cukup, kena rendam bagi lama. Begitu kita duduk pondok, rendam diri kita dalam pondok tu, rendam bagi lama lagi mantap, lagi lama lagi bagus.
Kita belajar pondok jangan duk rasa takut. InsyaAllah Tuhan mulia kepada orang-orang yang cari agama dia. Tuhan mulia kepada orang yang cari ketakwaan kepada dia. Sifat takwa yang kita belajar tadi tu. Baik, adabul muallim. Ni adab muallim, seorang guru. Yang ni kita susah lah. Kita sangat-sangat susah benda-benda ni. Nak cari guru-guru yang boleh menjadi contoh kepada kita, supaya apa yang dia buat tu jadi satu penyerapan kepada murid-murid. Kita duduk dalam, kita duduk mana mengaji dengan tok-tok guru tua ni, kita duduk ya, keberkatan dia tu mengalir turun kepada kita. Kita akan jadi orang yang baik. Yang ni susah. Al-muallimu, dan bermula muallim, yakni guru tu dalilut tilmizid, adalah contoh bagi pelajar-pelajar. Tok guru tu menjadi contoh kepada pelajar. Jadi contoh kepada pelajar, jadi dalil kepada pelajar, tepat ambil iktibar kepada pelajar, tepat mengambil contoh oleh pelajar. Ila ma yakunu bihi kamaluhu, kepada barang yang ada ia muallim dengan dia, dengan ma tu oleh kesempurnaan. Tu. Ni muallim. Ila ma yakunu bihi, kepada barang, kepada apa-apa kepribadian, kepada apa-apa akhlak yang ada ia muallim tu dengan dia, dengan akhlak, dengan kepribadian tu oleh kesempurnaan. Tu nak situ, nak dapat kesempurnaan akhlak pribadi itu. Akhlak sempurna tadi, kamal minal ulum, daripada ilmu. Daripada ulum, sempurna dari segi ilmu dia. Ini kita duduk berjalan di pondok-pondok, duduk dengan tok guru sampai 40 tahun. Saya pergi berjalan pondok Khasak dulu ni, 2-3 tahun lepas. 40 tahun dia duduk dalam pondok mengaji dengan babak yang Khasak. Wal ma'arif, minal ulum, daripada segala ilmu-ilmu, mana dapat sempurna daripada ilmu-ilmu, cukup. Ilmu tu cukup dia belajar tu untuk dia nak bawa diri dia nak bimbing murid-murid dia. Wal ma'arif, ma'arif ni pengenalan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan warak dia, tawaduk dia, kenal dia dengan Tuhan. Ma'arif di sini takwa dia tu. Takwa yang dia bina selama kemari, semasa dia duduk di dalam tempat-tempat belajar tu. Kita belajar ni bukan belajar ilmu saja, belajar tu takwa sekali. Fayushtaratu an yakuna min zawil awsafil mahmudah, maka disyaratkan bahawa adalah muallim tadi tu, an yakuna, bahawa adalah ia muallim. Ini syarat nak jadi muallim. Syarat nak jadi muallim, bahawa adalah ia muallim tadi tu min zawil awsafil mahmudah, daripada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kepujian. Ini susah. Cakapan dia, budi bahasa dia, Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap lah kan. Kalau kita duduk dengan tok-tok guru dulu ni, lebih-lebih lagi orang-orang yang biasa duduk dengan tok-tok guru dulu, dengan kepribadian dia, cakapan dia lembut, baik, macam kawan, cakap baik dengan murid-murid, tapi murid cukup takut dekat dia, mesra. Kenapa dia kata bahawasanya yustaratu an yakuna zawil awsafil mahmudah, disyaratkan bahawa setiap guru tu kena ada mempunyai sifat-sifat kepujian, bukan setakat ilmu saja, bahkan akhlak tu kena akhlak yang baik, menjadi satu syarat untuk guru. Supaya apa tu? Lianna ruha tilmiz dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi, kerana bahawasanya ruh tilmiz, jiwa pelajar tadi tu, kerana bahawasanya jiwa pelajar itu dha'ifatun, lemah. Dia pergi dalam keadaan dia lemah, dia nak tiru, nak ikut, nak tengok.
Nak tiru tok guru dia, nak belajar dengan tok guru dia, nak tengok cara hidup tok guru dia. Sebab dia pelajar, dia lemah. Dia lemah, nak ikutlah orang yang kuat. Tu makna kata li'anna ruhal tilmiz dha'ifatun, lemah bin nisbati ila ruhihi, dengan dinisbahkan kepada ruhnya ruh guru. Jiwa guru nak banding anak murid tu jauh beza. Sebab tu guru tu menjadi contoh kepada murid. Allahu Akbar. Kalau kami dulu ni dalam bab ibadat pun kita tak boleh nak lawan dia. Dia 15 minit setengah jam sebelum waktu dia duduk, siap sedia masuk bilik air keluar naik, 15 minit tu boleh dikatakan wajib bagi dia duduk di atas jadah semayang. Ni Allah Rabbi. Baik. Jadi manakala guru-guru tadi mempunyai sifat-sifat kepujian, apa jadi? Fa izat tasafal muallimu bi awsafil kamal. Maka apabila murid-murid itu tadi dia bersifat dengan segala maka apabila bersifatlah oleh muallim, oleh guru-guru itu tadi dengan segala sifat-sifat yang sempurna, akhlaknya baik, ibadatnya masya-Allah. Tok guru itu tadi. Jadi kalau tok guru tu mempunyai dengan sifat-sifat dengan akhlak-akhlak yang baik, susah dak. Kana tilmizu muwaffiqu kazalik, begitu juga kana adna cai adalah tilmiz, pelajar-pelajar tu tadi akan bersepakat, muafakat, akan sama demikian itu juga. Mana serupa dengan tok guru tu juga. Kalau tok guru bersepakat dengan sifat-sifat yang sempurna, maka anak murid akan ikut sama. Jadi banyaklah kalau kita nak tengok adab-adab guru, kena jaga. Jadi kami ni duduk dengan tok-tok guru jenis orang soleh ni, dia jangan kata apa lepas asar tu, kalau boleh dia tak benar keluar daripada kawasan kampung dia, pondok dia, duduklah di atas jadah, duduk situ, baca, buat sesuatu supaya jiwa kita jadi baik. Tak digalakkan dah lepas-lepas asar tu kita nak merayau ke sana kemari. Ni jalan-jalan orang nak jadi baik. Jadi guru ni bukan setakat kita boleh bagi ilmu je, bukan setakat tu. Tanggungjawab kita tu diri kita sendiri tu supaya menjadi contoh kepada murid-murid. Ini susahlah. Jadi kita mengakulah ni. Sebab kita tak cukup latihan, kita tak cukup duduk dengan apa yang kita belajar tu. Jadi apa yang ada sekarang ni kita pakat-pakat sama-sama. Semoga ilmu yang kita belajar tu muafakat dengan diri kita. Kalau tak muafakat, na'udzubillahi min zalik, ilmu kelain, kita kelain. Jadi macam orang jahil pula hidup. Tak? Na'udzubillah. Faizan maka pada ketika itu la budda an yakuna taqiyan mutawadi'an layyinal janibi litamila qulubu ilaihi. Jadi dia kata, apabila bersifatlah guru-guru tadi dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dengan cakapan dia, dengan kepribadian dia, dengan adab akhlak dia, dengan orang tua, dengan budak, makan minum dia tak terpulang, tikah laku tidak terpulang. Baik, pada ketika tu kata dia, faizan maka pada ketika itu la budda an yakuna taqiyan mutawaddian. La budda, tak dapat tidak, mestilah kalau nak jadi tok guru, an yakuna taqiyan, bahawa adalah ia muallim tadi seorang yang takwa. Takwa tu adalah pakaian dia dan segala nak aspek hidup dia.
Sebab tu kita seorang guru ni lebih banyaklah kita mohon dengan Allah supaya Ta'ala baiki kita. Bukan setakat ilmu, bahkan tingkah laku kita tu, supaya mendorongkan murid-murid tu jadi baik. Kalau kita tak baik, macam mana murid nak jadi seorang yang baik? Nak marah ke murid, tilik tengok rupa diri kita tu lagu mana. Boleh ke tak apa yang ada pada diri kita tu boleh menjadi contoh tauladan kepada murid. Allahu Rabbi. Jadi guru tadi tu seorang yang mempunyai sifat takwa. Sifat takwa tu adalah pakaian untuk guru. Lagi pula mutawadhi'an, seorang yang merendah diri. Tok guru ni pakaian dia, merendah diri itu adalah pakaian dia. Kita zaman sekarang kalau tok guru buat tawaduk, tok guru tawaduk baik sangat, pijak kepala. Tak bolehlah macam tu. Tak. Kita di antara murid dengan guru kena lahirkan sifat kasih sayang. Itu penting. Jadi ikatan di antara murid dengan guru itu tak putus. Bukan dengan takut, dengan malu. Kami di dalam kami belajar dengan tok guru, kami tak takut. Kami malu lebih. Malu ke dia nak buat apa-apa. Segan. Kalau takut tak masuk dekat lah. Tak. Ini baik. Baik sungguh. Macam kawan. Seolah-olahnya begitu tapi bukan kawan. Ini nak cerita kata peribadi tok guru tu. Tu kata dia tawadian layyinal janibi litamilal qulubil ilaih. Jadi seorang layyina, lagi pula layyina, seorang yang mempunyai sifat kasih belas. Tak boleh tengok anak murid pakai baju robek, kerana ni tak ada baju ke. Tak. Tengok hari ni pergi dapur, tengok malam ni makan gapo, sahur tadi makan gapo. Tok gurunya tengok, nak tahu anak murid tu sejauh mana kasih itu. Jadi mana kalau timbul benda tu, dia akan pantung balik kepada murid-murid itu balik. Tak. Ambil cakna, ambil berat tentang orang-orang yang bawah tanggungan kita tu. Tujuan apa? Manakala tok guru jadi lembut, seorang yang mempunyai sifat kasihan belah kepada murid. Tujuan dia litamilal qulub ilaih, supaya cenderunglah oleh hati-hati pelajar tadi kepadanya. Jadi kita ni kalau orang buat baik, apa perasaan kita? Kalau tok guru tu baik, kita rasa lagu mana? Masa malu ke? Kan kita rasa takut lebih. Malu dak. Malu ni lebih. Maka di situlah anak murid itu tadi payastafida minhu, maka mendapat faedah lah at-talamiz tadi tu oleh murid-murid tu tadi daripada guru tu tadi. Barulah hasil ketaatan, ketakwaan, kewarakan yang ada, takwaan yang ada pada tok guru tu mengalir turun kepada anak-anak muridnya. Satu. Yang kedua, wa an yakuna, ni syarat-syarat nak jadi tok guru. Wa an yakuna, bahawa adalah ia guru tadi tu haliman, seorang yang mempunyai sifat lemah lembut. Kelakuan dia, peribadi dia, berjalan dia, percakapan dia mempunyai halim, kasih sayang kepada murid. Lagi pula waquran, tenang. Macam tu je. Mari ujian ke apa ke, macam tu senyum. Ni kalau tutup guru kita tambah
kami duduk dengan babosing, kami kalau kita duduk dengan dia ni, nak tengok dia masa muka tak payah jumpa. Tak jumpa lah kita duduk dengan dia. Tak nak tengok dia masa muka nak marah, tak ada. Hatta kalau dia nak marah kepada pelajar dia, waktu dia mengajar tu dia cerita-cerita lebih kurang, dia menangis. Dia menangis, ya, itu dah ada. Dia tak boleh nak marah kepada anak murid, sebab kemarahan dia tu takut merosakkan murid dia. Ni orang dulu-dulu tu kok jaga. Sebab tu bagi kita, kalau kita ada satu kesalahan kepada guru, cepat-cepatlah kita cari, minta maaf, supaya benda tu tak jadi rusak, tak jadi virus yang merosak, yang makan diri kita dengan cara tidak sedar. Tu kata dia, wa an yakuna haliman waquran liyuqtada bih, dan hendaklah ada ia guru tadi tu seorang yang halim mempunyai sifat lemah lembut, tenang, waquran, tenang. Tujuan dia liyuqtada bih, supaya menjadi ikutan dengan dia, dengan talamis tu tadi. Sebab tu nak tengok anak murid baik tak baik, tengok tok guru. Kalau tok guru dia baik, anak murid akan jadi baik. Tok guru warak, anak murid akan jadi seorang yang warak. Wa an yakuna za rahmatin litalamis, dan bahawa adalah guru tadi tu, al-muallim tu, za rahmatin, seorang yang mempunyai sifat rahmat. Rahmat litalamis, bagi segala murid-muridnya. Dia kena ada gitu. Rahmah ni, kalau kata kesalahan murid itu, dia murid buat kesalahan tak apa, tu makna rahmah. Tak apa, sebab dia ni orang baru nak belajar, dia ni baru nak jadi orang baik. Jadi tok guru tu kena ada sifat rahmah. InsyaAllah dia duduk lama pondok, dia akan jadi seorang yang baik. Jangan kita nak tindak cepat. Tu tok guru. Tak. Biar dia duduk lama. Lama-lama dia elok. Tu makna kata wa an yakuna za rahmatin. Rahmat. Rahmah ni, dia hak baik pun tak apa, tak baik pun tak apa. Tu rahmat. Perangai tak senonoh pun tak apa, mai duduk dulu. Mai duduk dalam pondok. Jadi tok guru tak boleh nak marah. Didik dia, asuh dia. Lama-lama dia jadi baik. Tu makna guru yang mempunyai sifat rahmat. Ya, tak boleh kita nak tendang keluar, tak mau budak macam ni, rosak budak-budak lain. Tak boleh. Bukan itu cara dia. Duduk dalam pondok, bendung dia, didik dia sehingga dia jadi manusia. Sifat kebinatangan yang ada pada dia takkan keluar. Tu dia kasar bahasa. Buah binatang tu. Hak buah apa dia? Rimau, anjing, kera. Nanti bukan sifat kemanusiaan, sifat insaniah, bukan dia. Kurung dalam pondok, sehingga dah sifat-sifat tu hilang. Dihakiskan oleh suasana penduduk dalam pondok tu. Tu kata dia, wa an yakuna za rahmatin litalamizi syafiqan. Wa an yakuna, dan bahawa adalah ia muallim tadi tu za rahmatin, seorang yang mempunyai sifat rahmah. Rahmah, kasih sayang. Litalamis, bagi segala pelajar-pelajar dia tu. Syafiqan. Syafiqan ni sifat kasih belas. Tak. Tengok tu. Tak lalu nak tengok perangai dia tu tak. Ho ha, bergocok sana, bergocok sini. Curi sana, curi sini kat dalam pondok. Ketik barang orang tak. Nak tengok, kita nak tengok, tak lalu jin pun tak buat kerja dia betul. Tapi tak apalah, biar dia duduk. Itu sifat rahmat ni. Biar dia duduk, asuh dia, didik dia dengan syafiq, dengan penuh kasih belas. Harap-harap dia jadi seorang yang baik. Ini sifat tu guru. Cuba supaya murid tu jadi orang yang baik. Syafiqan alaihim, ala talamiz.
Tujuan apa kita kena buat lagu tu kepada murid-murid? Lita'zuma raghbatuhum, supaya besarlah seronok mereka itu, gemar mereka itu, supaya lahir, supaya seronok dalam jiwa-jiwa mereka itu, fima yulkihi ilaihim, pada barang yang jatuh nyonya barang ilaihim kepada mereka itu. Barang tu maknanya daripada akhlak-akhlak yang baik. Tak. Jadi tujuan kita buat gitu ialah ta'zuma raghbatuhum, supaya dia seronok duduk dalam pondok, dia rasa tenang duduk dalam pondok, dia rasa orang pondok ni baik belaka. Manakala dia duduk di situ, maka yulki ilahim, akan jatuhlah perkara-perkara yang baik ke dalam lubuk hati mereka itu. Ni guru. Kan senang nak jadi tok guru dak. Tak semudah nak jadi tok guru. Dan tok guru tu tadi, muallim tu tadi, wa an yansahahum, dan bahawa menasihati akan mereka itu. Kena selalu nasihat. Bercakap. Tak, kalau nak ikut nak panas hati tu, tak mengajar pagi ni, tapi tak boleh lah. Nak mana? Nak turut, rasa tak kena. Tak turut, baik tak turut, kita turut, kita jadi cerita lain. Ni lebih dalam ni. Sepatut tak boleh ni. Wa an yansahahum wa yu'azzihim, dan hendaklah, dan bahawa adalah guru-guru tadi tu yansahahum, menasihati mereka itu. Nasihat. Orang dulu-dulu ni, kalau Tok Dala tu habis, dia tengok nak mengajar tu, dia tengok murid-murid tu ada ke tak ada, siapa tak ada, nak cerita dia ambil cakna, ambil berat. Dia tengok tak ada seorang, dua orang, tiga orang, dia nak cakap dulu nasihat sepatut dulu, supaya anak murid tu sedar balik. Dan cerita yang dia cakap tadi tu akan sampai kepada mereka-mereka yang tidak ada dalam majlis ilmu dia. Sebab tu membawa pada murid tu malu. Nak ayat apa di situ? Nak ayat kata tok guru ambil cakna tentang dirimu walaupun tak masuk kelas. Saya kamu. Nak ayat tu dak. Jadi mu dengan tok guru lagu mana pula? Tok guru tak apa. Tak apa, asal aku duduk. Koh-koh jadi molek. Wa yu'addi bahum, dan hendaklah guru tadi mengajar adab akan mereka itu. Wa yu'addi bahum, dan hendaklah muallim tadi mengajar adab kepada murid-muridnya, talamis. Wayak tak boleh nak buat gini, tak boleh, kena ngaji, kena naik surah, kena ikut pelaturan, kena sabar. Tok guru ni bukan mudah. Payuh sinu ta'di bahum, maka hendaklah mengeloki akan adab-adab mereka itu. Tok guru tadi tu kena didik, kena bercakap, supaya cerita tentang adab-adab kepada anak murid tu, supaya murid itu boleh ikut cerita dia. Hak makan sambil berjalan, oyak ke dia makan sambil berjalan tu tak elok. Tak gurau tak elok. Tu kena payuh sinu ta'di bahu. Kena sentiasa guru tadi tu elokkan akhlak-akhlak murid dia. Jadi begitulah kita ni, pondok-pondok ni hak mari tu kebanyakannya hak tak lalu di tempat lain dah. Sekolah kebangsaan tak terima dah. Masuk pondok nak jadi molek tu, ala letih tok guru. Lepas tu tak lekat duk kata kat tok guru pula. Tok guru juga kena tak apalah. Tak apa. Tapi bahana tu akan patah balik kepada orang yang mengata. Masa anak-anak hak cerdik pandai tak atas mari pondok. Lepas tu macam mana nak jadi baik? Macam mana nak jadi cerdik? Macam mana nak jadi maju agama? Hak cerdik pandai biar hantar ke dunia dia. Ni salah satu daripada perkara yang banyak orang-orang Melayu kita ni salah anggap. Itu makna payuh sina ta'di bahum, maka hendaklah mengelokikan adab-adab mereka itu. Kena ajar, kena cerita. Kalau nak semayang, manilah di awal waktu, duduk di atas sajadah. Makan, duduk elok-elok. Sebelum makan tu tunggu. Makan ramai-ramai, baca doa. Baca doa makan.
Jangan dia buat makan macam ayam tabur pakat kutik di belakang. Dia bukan gitu. Tabur-tabur hang kutik mu nak makan. Tak boleh. Orang Islam dia penuh dengan adab. Wa alla yukallimuhum wa alla yukallifahum minal ma'ani, dan bahawa guru tadi tu jangan membebani dari perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Jangan. Kita cakap direct. Jangan guna bahasa-bahasa kiasan. Dia tak boleh nak faham sebab dia pelajar. Tengok tahap dia setakat mana. Tahap boleh kita perli-perlilah, tak boleh jangan. Itu makna kata alla yukallifahum minal ma'ani, dan jangan membebankan mereka itu daripada perkataan-perkataan yang mengandungi makna-makna yang mendalam, yang ma taqsuru anhu, yang menjadi yang sukar oleh pelajar tu tadi, anhu daripada memahami, anhu idrakuhum, ma taqsuru anhu idrakuhum, barang yang sukar daripadanya oleh mendapati mereka itu, pelajar-pelajar tu tadi. Jangan guna bahasa-bahasa kiasan. Cakap direct, hak boleh direct, hak boleh kita sini. Tak, supaya dia tak terasa, ataupun kita sini tadi tu, supaya orang yang makan cabai itu dia rasa pedas, yang tak makan cabai itu dia tak rasa pedas. Ni cara kami mengaji. Kami mengaji ni kalau kita buat silap, kita buat silap dengan tok guru, ada kesilapan, dia tegur dalam mengajar, dia tegur direct. Tapi kesilapan kita tu dia tengok, kalau aku tegur dia, orang tahu tak? Orang tak tahu. Baru dia tegur dalam mengajar. Dia jaga tu. Kalau kesilapan tu orang dah tahu dia tak akan tegur dalam mengajar. Sebab aib murid tu tadi. Haluh dah tu. Haluh. Aib murid tu tadi. Dia kalau sekiranya kesalahan tu orang tak tahu, maka dia tegur dalam mengajar. Dia guna dengan bahasa-bahasa kiasan. Kita cukup malu. Ini guru-guru yang dikatakan guru murabbi, yang pandai mentarbiyah, yang pandai didik murid-murid. Mursyid cekak bijak pandai tak? Allah, tak tahulah. Sebab tu tok guru ni banyak kena jaga adab. Tak elok tok guru duk makan di kedai-kedai makan tu, tak comel. Tempat tu tempat tak elok. Tok guru tak elok pergi duk main-main sukan gitu. Tak kira dah siapa dak. Tok guru begini. Banyak. Tak elok. Bukan dosa tapi tak comel. Dari segi adab kita nak didik murid kita tu. Tak comel. Kecuali boleh, bukan tak boleh. Kita nak bersukan, dia ada limit, dia ada hak dia. Jaga adab. Kalau kita murid boleh jaga adab, kita boleh jaga adab dengan murid, boleh bersukan dengan murid. Supaya kita nak latih dia. Tak ada masalah. Dia gini mudah. Kalau hak berjuruh kok mana pun dia akan menjadi berjuruh juga. Masuk sukan pun jadi sukan berjuruh. Tak gitu. Tak. Tapi kalau hak terbulah, ajar sukan dia jadi terbulah juga. Tapi kalau hak berjuruh dia tak main lah pelik-pelik tu pula. Payah lah. Tak ada jiwa dah. Main benda-benda yang tak comel tu. Sebab saya ni duduk dengan tok guru yang pesen ni, Masya Allah, banyak dia mengajar kita tu dengan cara bahasa kiasan. Dia boleh paling banyak dia mengajar kita dengan guna bahasa kiasan, bahasa sindiran. Jadi orang tak tahu, kita yang salah yang tahu. Wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taqsuru anhu idrakuhum, dan jangan membebankan daripada percakapan-cakapan kita yang mempunyai makna-makna yang mendalam, sehingga ma taqsuru, sehingga orang kata apa ni, barang yang sukar daripadanya oleh memahami idrakuhum, memahami mereka itu
akan apa tujuan guru-guru tu tadi. Ni cara-cara kita nak jadi guru orang-orang dulu. Jadi saya duk tengok kita guru-guru ni, kadang-kadang untuk guru ni dia tengok juga murid, awak boleh tegur dia tegur, tak boleh tegur nanti dia bagi tegur dengan jalan kiasan pula. Hoi, sukar tu. Susah. 10:13. Kemudian kata adabul muta'allimi, adab muta'allim, adab pelajar pula. Tadi adab guru dulu, sekarang adab pelajar pula. InsyaAllah esok sehari lagi kita sambung kalau dipanjangkan umur. Jadi adabul muta'allimi, adab pelajar. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma ustazi wa adabun ma ikhwani. Kita hidup pondok ni, kita sebagai pelajar ada adab dengan diri kita, ada bertanggungjawab di atas diri kita sendiri, ada amanah dengan diri kita sendiri, dan ada adab dengan guru, ada amanah, ada tata tertib dengan guru kita. Wa adabu ikhwa ma'a ikhwanihi, dan adab dengan kawan-kawan kita ketika masa kita duduk di dalam pondok-pondok tu, tempat-tempat belajar tu. InsyaAllah lagi akan datang dia akan cerita satu-satu. Ni dipanggil ilmu akhlak. Ilmu akhlak ataupun dikatakan tasawuf. Ni pakaian orang yang mukmin. Sebagaimana awal-awal mukadimah dulu kita belajar, apa dia kata, wa ma khalaqtul wa ma bu'istu li utimmima makarimil akhlak. Tidak aku jadikan engkau, tidak aku lahirkan akan dikau melainkan kerana nak menyempurnakan akhlak manusia yang telah rosak. Jadi kita ni kalau nak baiki, nak comel akhlak, kena cari tempat-tempat yang baiki akhlak, baru jadi akhlak yang comel. Jadi akhlak nak jadi comel tidak ada lain dan tidak bukan melainkan kena ibadat. Belajar ibadat, tahu buat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.